Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk. Halo, halo. Waalaikumsalam Haji. Datuk, Waalaikumsalam. Datuk dengar suara? Dengar? Dia dengar. Ya. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Haji. Allah, Datuk sihat ya? Baik. Datuk sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak Datuk kerana terima perlawanan Haji untuk kita bersama dalam live hari ini bicara motivasi. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat di luar bertuah ya. Sebab tetamu Haji hari ini ialah orang yang penting, orang yang hebat, orang yang berpengalaman dalam bidang psikologi dan kaunseling, pernah jadi bos Haji sendiri. Haji perkenalkan dulu. Inilah dia Datuk Dr. Ruziati binti Miur Ahmad Arifin. Saya bagi tahu dulu sikit, nanti Datuk perkenalkanlah apa yang Datuk nak kenalkan. Datuk ini sekarang sudah bersara lah, baru bersara, tapi pernah bersara jawatan terakhir adalah pengarah bahagian psikologi dan kaunseling, bahagian psikologi JPA. Okey. Kemudian sebelum itu adalah setiausaha bahagian psikologi dan kaunseling di Kementerian Pelajaran Malaysia. Di situlah saya bersama dengan Datuk. Kemudian Datuk juga sekarang ni masih lagi jadi ahli lembaga kaunselor, penasihat lembaga kaunselor Malaysia. Kemudian Datuk juga sekarang adalah salah seorang panel dalam NLP Malaysia ya. Ya. Betul Datuk ya? Masya Allah. Okey. Jadi Datuk sebelum kita mula bicara soal masalah negara COVID-19 ni, Datuk perkenalkan sikit apa yang Datuk buat sekarang selepas bersara. Sila Datuk. Okey, terima kasih Tuan Haji kerana jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat teruja lah bila Tun Haji menyarankan untuk saya bersama-sama dalam program yang macam ni kan. Kita pun tak tahu berapa ramai yang mengikuti, tapi apa mudah-mudahan saya sangat bersyukur kerana saya dah kiranya bila dah bersara ni Tuan Haji, saya rasa macam
Saya ingat dulu sebelum bersara, takut juga kalau saya bosan kan, tak tahu apa nak buat. Tapi rupanya bila dah bersara ni, macam-macam perkara kita boleh buat, perkara yang kita suka lah Tuan Haji. Masya Kan? Allah. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kita dah nak buat, dah tertanggung begitu lama kan. Lebih tenang ya? Lebih tenang, betul. Tak ada lagi kelang kabut nak pergi kerja kan. Tapi bila saya cerita macam tu, yang masih bekerja, ketuk saya pun nak bersara, pada saya macam ni Tuan Haji, yang masih berkhidmat, teruskan beri perkhidmatan yang terbaik. Kan? Betul, jadi betul. kita yang dah bersara ni, bila tiba masa untuk kita bersara, dan kita bersara, dan baru kita boleh buat apa yang kita nak buat kan. Tapi syukur Alhamdulillah saya sihat semua kan. Jadi itu sebabnya bila saya bersara ni, saya menjinak-jinakkan diri dengan NLP. Jadi tapi saya masih lagi kira penasihat lah juga, penasihat majlis kaunselor di Kementerian Wanita. Jadi tahniah. Akan panggil saya sekali-sekali lah. Lembaga kaunselor saya dah tak jadi ahli lembaga dah. Tapi sudah tak ada. Ahli penasihat sahaja. Masihlah penasihat. Masihlah, cuma saya tidak tinggalkan langsung lah. Yang kita dah belajar dari segi kaunseling. Itu memang saya punya passion lah Tuan Haji. Saya nak meneruskan passion kita lah, supaya tak adalah tertinggal terus kan. Itulah dia, Datuk Dr. Roziati orangnya. Okey Datuk. Okey. Kita dah hampir sebulan lebih, nak masuk 2 bulan dah, negara kita dalam proses perjuangan nak menentang wabak COVID-19 ini. Malahan kita baru bermula fasa keempat, bermula 29 April sehingga 12 Mei. Itu yang sudah resmi diumumkan, tapi belum tahu bila akan berakhir. Jadi Datuk Doktor juga sebagai ahli penasihat lembaga kaunselor dan juga dengan Kementerian Wanita kan. Masya Allah. Datuk sudah tentu pasti tahu bahawa kami termasuk Haji juga dan rakan-rakan kaunselor kita yang mungkin mendengar sekarang ini ramai di seluruh negara, dan khususnya kami di Borneo, Sabah dan Sarawak juga sedang bertugas dalam telecounseling di bawah Kementerian Wanita dan Masyarakat dengan lembaga kaunselor. Kita ada giliran tugas. So 24 jam. Ada yang malam, ada yang pagi, ada yang petang. Maka sudah ada kes-kes yang kita handle Datuk. Kisah benarnya ramai yang boleh hadapi dengan tenang, tapi ramai juga yang sudah mula stres, bosan, ada yang marah-marah kan. Malahan ada lagi yang langgar peraturan PKP. So doktor sebagai orang yang pakar dari bidang psikologi dan kaunseling, inilah masanya Datuk, tolong berikan nasihat, berikan tips kepada mereka duduk kat rumah, puasa kali pertama di bulan Ramadan PKP, tak boleh pergi masjid, ramai stres, kelang kabut nak bersedia nak jadi imam tarawih di rumah. Jadi Datuk, tolong berikan sedikit pandangan, komen dan juga nasihat untuk mereka. Sila. Okey Tuan Haji, kalau kita tengok shilling tu Tuan Haji kan, dia ada dua side kan. Apa tu, kepala dengan apa lagi satu side tu kita panggil tu kan. Jadi macam mana kita pusing pun dia akan jadi juga satu sebelah tu kan, kena jadi. Kepala dengan nombor lah. Kepala dengan nombor. Jadi maksudnya kalau kita ambilkan perumpamaan itu dalam kehidupan kita ni always ada two sides. Itu kita yang pilih sebenarnya kan. Jadi kita nak jadi gembira ke, kita nak jadi sedih ke, itu pilihan kita sebenarnya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, saya rasa memang seumur hidup saya tak pernah mengalami keadaan di mana kita sembahyang di bulan puasa, sembahyang tarawih di rumah. Tak pernah itulah dia. Ini kali pertama. Jadi why not kita pilih ianya menjadikan ia sesuatu yang gembira untuk kita. Ianya menjadikan satu ikatan yang kuat antara keluarga. Kalau selalunya memang seronok lah kalau bulan puasa ni kita beramai-ramai pergi sembahyang tarawih. Tapi sekali ni kita sembahyang bersama-sama ahli keluarga. Jadi itu adalah saya ingat satu bonding yang tak pernah kita dapat lah kan. Betul. Bagaimana kita melihat perkara ini. Kalau kita tengok mungkin ada yang kata cepatlah bilalah nak berakhir PKP ini. Memang ada. Kan? Cuba kalau kita tengok
virus ini adalah satu virus, kalau kata DG Ministry of Health, dia kata ini adalah satu virus yang ganas. Jadi bagaimana untuk kita nak menanganinya adalah kita hendaklah menghentikan rantaian dia. Bagaimana untuk nak hentikan rantaian supaya kita tidak bersama-sama dengan orang lain. Kita tak tahu tu Haji, kalau kita pergi shopping kan. Kadang-kadang saya terpaksa juga pergi pasar. Saya sangat berjaga-jaga. Kita tak tahu kalau kita tersentuh orang tu mungkin ada, dia pun tak tahu yang dia ada. Kan yang dipanggil asymptomatic tu, maknanya kita tak tahu dia ada ke tak petanda, kita tak tahu. Jadi the best thing is for us to stay home in order for us to stay safe. Jadi kita perlu ikut arahan kerajaan itu untuk kebaikan kita juga. Tema kita jaga kita itu Tuan Haji, saya sangat suka tema tu. Sebab kita perlu jaga diri kita dan jaga sahabat-sahabat kita, jaga orang sekeliling kita. Kan? Masya Allah. Jadi berbagai-bagai perkara kita boleh buat apabila kita di rumah. Mungkinlah saya pun dah dengar juga Menteri Keselamatan kata dah banyak domestic violence dah menjadi-jadi kan. Itulah. Itu kenapa boleh jadi begitu? Kerana dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak tengok orang luar, tak boleh nak buat aktiviti. Jadi dia dekat rumah dia melepaskan geram di kat rumah kan. Jadi pada saya kita perlu berfikiran waras. Sesuatu arahan yang diberikan oleh kerajaan itu ada sebabnya untuk kebaikan kita. Kerana virus ini kalau kita dah dapat, betul lah ada orang boleh baik. Tetapi ada juga yang dapat dan terus meninggal. Berapa ramai dah meninggal kan? Ya, sudah ramai. Ni, kalau ikut hari ini dah 102 di Malaysia kan? Itulah. Jadi begitulah Tu Haji. Saya harap kita semua dapat bertenang, memikirkan dengan perkara-perkara dengan waras. Setiap arahan kerajaan itu ada sebabnya, bukan saja-saja. Ya, ada sebabnya, bukan saja-saja nak mendera kita kan. Baik, kawan-kawan. Dia ada side tu. Betul. Jadi kawan-kawan, sementara ingat pesanan Datuk tadi. Nak teruskan kehidupan kita dalam suasana yang terpaksa duduk kat rumah ini, kita yang memilih. Macam duit shilling yang kita lambung tu. Kalau tidak sebelah kepala, akan jadi sebelah nombornya. Maka kita yang memilih nak sebelah mana. So sekarang kita yang memilih. Jangan langgar peraturan. Sebab peraturan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan memang kerana sayang kita, nak jaga kita. Datuk sebut tadi, tugas utama kita sekarang bersama nak putuskan rantaian COVID-19 itu. Cara je macam Datuk dah ulang balik yang kita semua tahu saja tak guna, tapi kena patuhi. Duduk kat rumah. Jadi rantai tak bersambung. Tapi kalau nak keluar, ikut arahan, kepatuhan, jaraknya berapa meter. Jangan sentuh dengan orang lain. Cantik sekali. Datuk, kisah benarnya memanglah kita kata pilihlah side yang baik yang untuk teruskan kehidupan. Tapi Datuk juga sebut tadi, ada juga yang buat kerja tak elok. Dalam kes-kes kaunseling pun sudah ada yang keganasan rumah tangga berlaku. Al-maklumlah sekarang ni, kalau sebelum ini hari-hari pergi kerja, malam malam baru balik, pagi je nampak bini, malam baru nanti nampak bini. Selamanya dalam masa kerja nampak orang lain, happy-happy saja kat luar. Bila balik baru nampak bini balik. Nak marah pun dah penat. Sekarang bangun pagi, tengah hari, malam, aku tengok kau tengok aku tengok anak-anak tengok kita. Sepatutnya kita pilihlah side yang berkasih sayang. Ya, betul. Nak peluk boleh banyak kali peluk, tapi rupanya ada juga yang memilih side sebelah satu lagi, berlaku keganasan rumah tangga, malah ada sampai kes nak bercerai-berai. Tolong Datuk nasihatkan, Datuk sangat banyak pengalaman, banyak kes yang kita handle selama kita di bahagian psikologi dan kaunseling semua. Datuk tolong nasihatkan mereka. Okey Tuan Haji, bila kita ni dah berada dalam keadaan yang terpaksa untuk melihat, kata Tuan Haji tadi lah, melihat pasangan kita daripada pagi sampai ke malam, melihat kerana anak yang macam-macam yang kita selama ni tak tahu. Pagi-pagi kita dah keluar, dah tinggalkan anak-anak dengan pembantu rumah, dengan siapa-siapa lah, dengan isteri. Balik-balik petang, kadang malam balik baru jumpa anak. Kita tak tahu sebenarnya anak kita ni macam mana kan.
Jadi Itulah. sekarang ni bila dah duduk kat rumah baru kita tahu anak kita macam mana. Saya tengok kadang-kadang dia tinggi-tinggi suara dengan anak-anak kan. Jadi Itulah pada tu. saya itu adalah satu perkara yang kita perlu fikirkan sewajar-wajarnya. Kerana ini anak kita, ini isteri kita, ini suami kita. Yang kita hidup bersama mereka, yang kita harapkan dengan mereka, inilah kita akan ke syurga nanti tu Haji. Kan? Jadi gunakan masa ni, gunakan masa ini sepenuhnya untuk mencari kebaikan. Apa kebaikan yang ada di sebalik PKP ini, kan? Untuk menyatukan hati dan perasaan, fizikal, emosional, segala-galanya untuk kita dapat mendapat keluarga sakinah itulah Tuan Haji, kan? Letakkan kasih sayang tu kat depan. Betul. Yang cinta itu. Tuan Haji cerita cinta itu. Dengan Taufik tentang cinta. Jadi, Datuk, ngam Datuk sebut Taufik. Ada Taufik masuk ni. Datuk Taufik sampaikan salam saya kepada Datuk Doktor. Ada dia bersama ni. Waalaikumsalam. Saya rindu sangat orang-orang saya yang lama ni, kan. Allah. Saya ingat malam tu saya tengok Taufik dia bertanya soalan tu, cerita tentang cinta tu, kan. Ya, Ustaz Taufik sangat bagus lah. Tengok muka dia pun bercahaya. Bersama dengan Ustaz Nabil. Dia rajin. Itulah. Datuk Taufik bersama. Taufik tanyalah, nak tanya apa, ini peluang kita tanya doktor ni. Okey, teruskan Datuk. Nasihatkan mereka tadi dalam rumah tangga dan sebagainya tadi. Jadi sekiranya kita dapati apabila kita dah bersama, of course kita akan nampak the negative part, kan, of our pasangan, kan. Jadi kita dalam kita nak mengenali seseorang, kita akan lebih mengenali apabila kita lebih lama masa untuk bersama. Betul. Jadi inilah masanya, peluangnya untuk kita lebih melaksanakan tugas kita sebagai seorang suami, tugas sebagai seorang isteri, kan, tugas sebagai anak mungkin, kan. Betul. Jadi tugas kita kepada anak-anak kita, bagaimana kita nak jadi kemudian hari. Saya rasa Allah jadikan ini semua ni, semuanya ada hikmah, kan. Ada hikmah. Jadi, cukup besar. Allah, saya masa kita tak rasa dulu, kan Tuan Haji, duduk rumah dulu banyak sangat permintaan. Masa saya dalam perkhidmatan dulu, ramai minta untuk nak kerja dari rumah, kan. So this is it. Dapat dah, tuan-tuan perempuan dah dapat dah nak kerja dari rumah. Walaupun pada hakikatnya kita tahu ramai yang tak suka kerja dari rumah, sebenarnya lebih prefer kerja office. Tetapi keadaan terpaksa, maka kita redalah Tuan Haji. Kita reda dengan arahan yang diberikan oleh kerajaan, dan kita juga hendaklah melakukan sebaik-baiknya dalam membuat ikatan keluarga ini, kerana bukan senang nak dapat masa macam ni, kan. Jadi apabila kita memikirkan tentang virus ini, kita dah tengok keadaan telah menurun, statistik dah menurun, ya. Syukur. Boleh kita bayangkan sekiranya dilonggarkan langsung, dilepaskan terus, nanti kalau virus itu meloncat balik, kerana virus itu ganas, kan. Kita tak tahu dengan siapa dia akan attack, bila dia akan attack, kan. Jadi kita bersama-samalah memikirkan kali ini, bersama-samalah kita untuk nak membuat perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. This is it. Inilah masanya. Kalau tidak hari ini, bila lagi tu Haji? Masya Allah. Ingat lagi yang kita selalu guna dalam kementerian, dalam psikologi, ya. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, waktu pengarahnya Datuk Jem Alip tu. Okey. Rasanya masih sihat, lama tak jumpa juga. Nanti saya ada masa saya ambil peluang untuk nak live dengan dia nanti. Sampaikan salam pada dia, ya. Baik. InsyaAllah. Datuk, bagaimana Datuk sebut tadi, sekali lagi saya nak bawa yang Datuk letak asas pada awal tadi. Inilah masanya amalkan apa yang kita sepatutnya buat sebagai ketua keluarga, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai anak-anak. Masing-masing ada peranan. Sementara kita berada dalam perintah PKP duduk kat rumah. Inilah masanya. Tunjukkanlah kebaikan, sifat kita yang baik. Maka kalau selama ini kita cepat marah, buang said itu, ambil said yang baik. Mulalah berlatih untuk penuh kasih sayang sebagaimana Datuk sebut tadi. Datuk. Ya. Sekarang ini kita punya keadaan situasi COVID-19 sudah makin baiklah.
sudah makin beransur baik, dan kita pun ambil peluang dan kesempatan lagi sekali hari ini nak ucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan negara, frontliner, doktor-doktor, jururawat, pembantu hospital, polis, tentera. Bagaimana Datuk sebut tadi, ada doktor, ada kaki tangan hospital yang sudah terkorban, ada polis yang sudah terkorban. Semasa melaksanakan tanggungjawab berat ini, mereka berkorban jiwa dan raga untuk kita. Maka ngam Datuk pesan tadi, tolonglah kita juga kena bersama, sebab yang nak putuskan rantaian di luar ini ialah kita. Ya, baik. Betul. Datuk tolong nasihatkan kepada masyarakat, rakyat Malaysia seluruhnya supaya patuhi peraturan ini. Kita tak boleh longgarkan dengan segera, dengan secepat itu, supaya wabak ini terus mati, terus selesai. Jangan tiba-tiba, Datuk sebut tadi, tiba-tiba dah longgar, boom lagi. Betul. Kita tak mahu lagi bertambah kematian. Sedih bila melihat kematian masa PKP. Keluarga tak boleh pergi ke kuburan, keluarga tak boleh mandikan jenazah ibu bapa. Tolong Datuk nasihatkan mereka biar benar-benar mereka faham, walaupun kita dalam keadaan kesusahan. Sila Datuk. Okey, Tuan Haji, pemimpin kita kan, terutamanya PM kita lah, Tan Sri Muhyiddin, dia banyak kali pesan pada kita. Dia dan juga mengucapkan tahniah, bercakap sendiri dengan frontliner di hospital, dan kepada askar, polis semua kan, yang frontliner. Mereka ni adalah wira negara yang telah bertungkus lumus. Yang kadang-kadang kita sedih juga tengok bila masa dalam TV tak jumpa anak kan. Lepas tu bila balik tak boleh peluk anak, kena mandi itulah tu. Kan. Mereka ini wira negara Tuan Haji kan. Mereka tu yang menyelamatkan kita ni kan. Jadi kita sendiri pun Tuan Haji boleh jadi wira negara. Bagaimana caranya? Dengan mengikut apa yang telah diarahkan. Kalau dikatakan duduk rumah, duduklah rumah. Stay home, stay safe itu sangat kuat maknanya. Kan? Sangat kuat maknanya. Ya, kita untuk stay safe kan. Jadi biarlah kita biar keadaan virus ini sampai rantaian itu terputus. Jadi insya-Allah walaupun dah tinggal DG Ministry of Health kata Datuk Seri Syamil kata dia jangkakan pertengahan Mei akan jadi single digit yang kes-kes baru. Mudah-mudahan. Kan? Amin. Mudah-mudahan. Jadi bila dah macam tu, kita akan tunggu sampai sampai tak ada, barulah kita boleh selamat keluar seperti biasa, kan? Sebab itulah dia. Kalau benda ni macam mana kan? Jadi semua orang boleh jadi wira ni tu Haji. Semua orang boleh jadi wira. Betul. Jadi kalau nak jadi wira negara bersama dengan frontliner, rakyat biasa tak ada masalah, mudah saja. Caranya apa? Stay at home. Duduk kat rumah. Keluar hanya jika ada keperluan untuk kehidupan keluarga. Bila keluar ikut peraturan. Itu pengorbanan yang rakyat semua kena buat, dan itu adalah wira negara juga. Wira negara juga. Masya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Datuk. Ni saya nak suruh Datuk pesan khas. Saya tak akan sebut nama. Tapi saya ada klien yang sedang diatur. Seorang isteri, seorang ibu lah, seorang isteri sudah berhubung dengan saya dalam telecounseling. Masya Allah, ngam pula dalam PKP ini tak boleh keluar daripada rumah, maka dia stres, merana di rumah kerana sikap suaminya. Ini yang saya kata keganasan rumah tangga ini. Okey, kes ini, seorang ibu, isteri ini ada seorang anak dengan suami yang lama. Sekarang sudah kahwin baru dengan suami baru. Biasalah sebelum berkahwin, walaupun sudah tahu canda anak satu, okey, aku tetap sayang kamu, aku akan jaga kamu sebab aku cinta kamu. Itu biasa. Rupanya selepas berkahwin, ikutlah suami duduk dengan keluarga di rumah keluarga suami. Kebetulan bersama ibu pada suami yang sudah juga tua tapi masih sihat. Isu yang timbul ialah hubungan isteri menantu dengan ibu tak berapa baik. Sebab ibunya pula asyik komplain saja. Sikit-sikit tak kena pun barangkali dicakap kan. Jadi isteri ini pula bila mengadu pada suami
suami asyik menyebelahi ibu saja. Betul lah, kita kena sayang ibu, hormat ibu, tapi patutnya kena ada tanggungjawab kasih damaikan keadaan ini. Bila isteri mengadu, tak peduli, dan anak pula jadi mangsa penderaan suami. Kalau makan bersepah sikit, kena marah, dan bukan marah biasa. Jadi isteri ini dalam keadaan dilema terpaksa. Kalau bukan waktu PKP, dia cakap apa? Aku dah lari, dah balik kampung dah. Tapi sekarang tak boleh nak keluar. Ini yang menjadi tekanan yang sangat serius. Saya harap mereka mendengar. Kita tak sebut nama kat mana, orang kat mana. Datuk, tolong dulu beri khusus kepada isteri ini, suami ini, dan kalaupun ibu dia mendengar, apa sepatutnya yang sebenarnya kena lakukan. Tolong Datuk. Okey. Banyak sebenarnya kes-kes yang begini yang berlaku sebelum PKP pun. Cuma PKP ini menjadikan orang rasa macam buntu sebab tak boleh nak keluar rumah kan. Tapi masa bukan PKP pun yang bila mengalami masalah macam ni, kadang-kadang mereka pun tak boleh nak keluar juga sebab mereka hanya tempatnya hanya di rumah kan. Jadi pada saya, kepada isteri ini, kita menerima keadaan keadaan yang PKP ini mesti duduk di rumah dan menerima ketentuan yang kita telah berkahwin. Cuma kalau boleh kita, pada saya, kita tak boleh terlalu mengikut perasaan. Saya faham itu mungkin tidak adil kepada diri kita kerana suami dan mak mentua seolah-olah mendera lah, kalau saya boleh guna perkataan seolah-olah kan. Jadi kita hanya boleh menenangkan diri kita kerana ini semua suka dan duka ini adalah pilihan kita. Apa sahaja yang orang lakukan kepada kita, kita tak ada kuasa untuk nak mengawal apa yang mereka lakukan. Apa yang kita boleh adalah mengawal perasaan kita, mengawal tindak laku kita supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang. Jadi pada saya, kepada isteri yang menderita ini, pada saya kita perlu menenangkan hati dan perasaan kita sendiri. Daripada mengharapkan orang lain, daripada mengharapkan suami, kita mungkin boleh bercakap elok-elok lah dengan suami, cakap elok-elok dengan mak tua. Di samping kita ada talian macam Tuan Haji yang menerima ni kan. Jadi mungkin dengan bercakap dengan orang lain, bercakap dengan Tuan Haji ini, mungkin kita akan dapat menenangkan lagi perasaan isteri ini kerana not much that we can do, Tuan Haji kan, sebab dia dalam dah keadaan sekarang dah membuat pilihan untuk berkahwin. Jadi mungkin selepas ini kalau kita nampak jalan keluar yang lain, mungkin kita boleh laksanakan kan, sebab Sabah ada juga peraturan sendiri yang mereka boleh buat lah. Jadi Tuan Haji, saya teringat satu perkara semalam, saya tengok TV, saya nampak John Faisal masuk dalam TV semalam. Tak perasan saya. Rancangan apa ya? Berita pukul 6. Saya tenang, saya ambil gambar dan saya terus hantar kepada John Faisal. Jadi John Faisal, dia ada cerita, dia keluarkan, dia ada bagi nombor untuk guru-guru. Jadi pada saya, semua orang boleh gunakan perkhidmatan ini. Sebagaimana betul lah. juga mengeluarkan perkhidmatan, memberikan perkhidmatan ini. Jadi apabila John Faisal sebut tentang perkara itu, maka semuanya boleh menggunakan apa sahaja perkhidmatan yang ditawarkan untuk ketenangan diri sendiri. Kalau Faisal dengar kita punya live ni, tahniah John Faisal, tahniah. Saya nak ucapkan tahniah. Saya faham sangat apa yang jadi kalau kawan-kawan tak tahu siapa John Faisal adalah pengarah di bahagian di JPN Sabah, Jabatan Pendidikan Sabah, di sektor psikologi dan kaunseling. Anak didik kita lah, pegawai kita dululah. Jadi tahniah Faisal telah buat sesuatu yang terbaik. Datuk, ni ada sahabat-sahabat yang masuk dalam link live kita. Terima kasih kepada Tuan Syarul Adam. Tuan Syarul Adam ni kita ucap tahniah pada dia. Apa kata dia, Doktor? Alhamdulillah Doktor, kami sekeluarga tak stres kerana kami dah setkan jadual hidup yang baru di rumah awal-awal. Jadual online learning, kemah rumah dan ekstra. Wah, tahniah. Inilah orang yang sudah bersedia. Dia sudah pilih poin sebelah yang positif sekali. Tahniah. Okey. Apa lagi kata Syahrul? Syahrul ada tulis lagi. Kami suami isteri memang dah list
to do di kertas untuk rujukan masing-masing setiap hari. List to do untuk anak-anak pun ada setiap hari. Tidak terlalu pack. Nah, inilah management of life yang sangat bagus. Bapa yang bertanggungjawab. Betul. Lagi satu tu Haji, kalau misalnya selalu sangat berlakunya pergeseran, mungkin kita boleh kurangkan perjumpaan itu. Kalau kita dah ada list to do ni kan, jadi masing-masing laksanakan tugas masing-masing. Kan? Tak perlu selalu berjumpa pun, kan bukan berjumpa maksudnya tidak selalunya bersatu dalam buat apa-apa sahajalah. Jadi dengan itu kita dapat kemenangan masing-masing lah tu Haji. Okey, baik. Terima kasih. Jadi saya balik kepada kes tadi. Terima kasih atas pandangan dan nasihat Datuk. Kita kena berpijak di bumi nyata kepada keluarga tadi. Sekarang ni memang jangan ada dalam fikiran untuk keluar balik rumah ibu bapa kita sebab tak boleh keluar. Betul. Apa yang perlu buat? Memilih untuk tenangkan diri sendiri. Okey, atur diri dengan tenang. Redha dulu sementara ini kerana menerima suami seperti ini. Tapi isteri inilah yang kena tunjukkan contoh yang baik, kena marah tenang, jaga anak supaya tak menyepahkan, tak buat benda yang suami jadi punca kemarahan, didik anak dengan penuh kasih sayang. Suami balik, memang balik duduk kat rumah, atur makan minumnya dengan kasih sayang. Kalau orang tua mentua menyampuk pun tak apa, dia marah pun kita senyum saja, sabar dan tenangkan hati. Dengar saja. Tapi kita yang memilih untuk bawa perasaan atau tenang. Betul. Cantik sekali pesanan Datuk. Cuma saya nak tambah, apa yang sudah berlaku itu kita merancang, Allah yang menentukan. Mungkin ini ujian untuk Puan juga untuk melihat masa lampau, muhasabah diri, mungkin dalam pengalaman suami pertama sehingga dapat anak, apa yang telah dia buat sebagai isteri kan. Mungkin inilah proses penyucian jiwa. Jangan berbuat lagi benda-benda yang suami dulu marah. Maka insya-Allah selesai COVID-19 ini, dia keluar sebagai isteri yang tenang, yang sabar. Mertua pun balik-balik dia nak marah, benda yang dah tak patut marah dia marah. Akhirnya dia terfikir, aku ni tak betul juga ni. Betul. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik, jadi kita ucap tahniah kepada Fadli. Thank you Fadli masuk. Dia bagi link pada Faisal, mudah-mudahan Faisal datang. Tahniah pada Tuan Syarul, ini salah satu contoh ketua keluarga yang dia sudah rancang, dia sudah atur list to do pada anak-anak dan isteri di rumah. Okey, doktor. Seterusnya. Ni kalau sebelum itu saya nak ucapkan lagi kita punya rakan-rakan kaunselor seluruh negara yang jadi sukarelawan telekonseling ini, mereka juga adalah wira sebenarnya. Wira negara. Frontliner juga tu. Frontliner. Maka sabar dan tenanglah bila layan kerenah-kerenah masalah klien, buat macam Datuk sebut tadi, berikan ketenangan kepada mereka. Ada satu kes lagi yang terbaru yang saya handle, tapi ini melibatkan kita hanya beri pandangan dan nasihat, iaitu ada seorang anak muda bulan 2 baru saja datang ke Sabah. Ini kes di Sabah lah. Bulan 2 dia orang Semenanjung, baru datang ke Sabah untuk bekerja. Bekerjalah dengan sebuah syarikat, taklah besar sangat syarikatnya, gaji pun bukan besar. Baru bulan 2 kerja, tiba-tiba berlaku PKP bulan 3. Rumah sewa nak kena bayar, nak balik tak boleh, kerja dah kena berhenti kan, syarikat kecil swasta tadi dah kena berhenti kan. Jadi nak balik tak boleh, duit simpanan yang ada sikit makin habis, rumah sewa kena bayar, penyewa tuan rumah pun bagi sikit-sikit diskaun sajalah kan. Sudah merasa jadi makanlah apa yang ada, keluarga pun tak apa. Cuma dia minta nasihat bagaimana untuk nak atur diri. Jadi okey, saya dah maklumkan pada mereka dan Datuk nanti tambah, sebab sekarang dah kerajaan dah benarkan untuk pelajar-pelajar isi borang, masyarakat isi borang yang nak balik, yang terperangkap kan. Jadi jangan lupa tuan-tuan, ada link tu isi borang. Sebenarnya kalau diikut hari ini akan dapat keputusan lah yang online borang tu, sama ada dapat kelulusan balik atau tidak. Kalau tidak dapat isi borang melalui online, pergi dekat balai polis yang berdekatan dekat rumah, lapor dan isi borang manual.
Bila dah dapat kebenaran, jangan tunggu lepas peluang, ambil lah kapal terbang kalau daripada KK nak balik ke Kelantan. Cuma nanti bila dah sampai sana, dia akan dikuarantinkan lah. Tolong nasihatkan Datuk kepada rakan-rakan kita, keluarga yang anak jauh dan sebagainya dalam proses nak balik yang terperangkap ni. Sila Datuk. Okey. Okey, yang pertamanya Tuan Haji dah mention tadi, kalau kita boleh apply online, dia ada application dipanggil Gerak Malaysia ke apa. Kalau lebih kurang begitulah. Jadi kalau kita isi dalam application tu, kita akan dapat jawapan lah. Hari ni bermula lah kan. Jadi kalau sepatutnya hari ni dapatlah. Jadi kita boleh gunakan cara itu, kita boleh berusaha untuk nak balik ke sana. Kalau betul. Itu tak berjaya, kita boleh memikirkan kaedah-kaedah yang lain lah Tuan Haji. Mungkin sekarang ni kalau yang saya nampak, kalau dia ada kenderaan, dia boleh cuba untuk bawa Grab makanan kan, boleh advertise food, dia boleh masak untuk bulan puasa ni, boleh hantar ke rumah-rumah. Ya betul lah. Dia boleh buat online business, walaupun untuk nak dapatkan barang tu dia kena berusaha lebih sikit lah kan. Yalah, betul lah. Kita dengar ada yang masa PKP ini bisnes dia lagi tinggi hasilnya kan, sebab duduk rumah saja. Mungkin dia boleh buat kelas tuition, kelas rumah, macam-macam cara lah Tuan Haji kan. Jadi ini Datuk dah mula bercakap soal persediaan tindakan dia kena buat sekarang nak meneruskan kehidupan dalam norma baru kehidupan. Ya, betul. Cantik sekali. Jadi kalau begitu, bila Datuk dah mula, memang saya nak sampai juga ke sana. Datuk terus bagi tahu, kena bersedia, kena berfikir apa masa depan norma baru kehidupan yang perlu dilakukan. Selagi PKP belum selesai, tak boleh duduk diam. Kena buat tindakan segera. Okey. Tolong nasihatkan rakan-rakan kita. Jadi pada saya, kita tak usahlah terlalu mengharap bila PKP ni nak habis, kan. Jadi kita kena memikirkan keselamatan diri, keselamatan negara, kerana ini mengancam seluruh dunia. Jadi kita tak tahu kan bila lagi yang benda ni akan berlaku. Jadi why not kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku sekarang ini dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang kita rasa boleh mendatangkan keuntungan kepada diri kita dan diri keluarga jugalah. Banyak sebenarnya sumber-sumber yang boleh kita kat sana. Mula bertindak. Betul. Jangan mula bertindak. melayan perasaan kan. Kerana kalau dalam buku, saya ada nulis buku kan Tuan Haji, dalam dalam chapter saya tulis tu, saya ada cerita tentang strategi. Jadi kalau kita berada dalam keadaan sedih kerana sekarang ni PKP, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berniaga kan. Jadi strategi yang kita gunakan adalah strategi bersedih kan. Jadi kita pelik, kenapa? Mana ada strategi bersedih? Jadi sekarang ni sebenarnya kalau kita berjaya, macam mana orang tu boleh berjaya? Dia ada strategi dia untuk nak berjaya. Orang yang tak berjaya ni ada juga strategi dia. Strategi dia untuk tak berjaya. Kenapa? Dia kurang berusaha, dia kurang nak jumpa orang, kurang nak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan keuntungan dia. So tukar strategi tu. Tukar strategi tu, kalau strategi tu kurang jumpa orang, lebih banyak berjumpa orang, lebih banyak berinteraksi. Cari lagi sumber-sumber yang mana boleh mendatangkan keuntungan. Buat effort baru. Kalau you pandai menulis, tulislah. Kalau you pandai masak, masaklah. Kalau you pandai melukis, melukislah. Kan? Ikut kepakaran masing-masing. Kan? Kita tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Semua terpulang pada diri kita. It's all up to you. Masya Allah. Okey. Maka bermulalah kena belajar menggunakan aplikasi handphone teknologi untuk pasaran, promosikan produk atau bisnes kita melalui online. Betul. Kena belajar. Belajar pula untuk menggunakan sistem perbankan melalui online. Betul. Kena bermulalah. Kalau sebelum ni tak pandai lah. Masih ramai tak berani tu Tuan Haji. Masih ramai tak berani online banking. Betul. Jadi sekarang kena buatlah sudah. Jangan dalam kepala nantilah bila dah selesai PKP baru aku fikir. Matilah kita kalau fikir begitu. So cantik sekali pesanan Datuk bahawa semua kena bersedia. Jangan dibelenggu dengan fikiran bila lah nak tamat.
Kita akan terus berusaha, doa supaya tamat, tetapi kita nak teruskan kehidupan bermula dengan tindakan Allah baru punya norma kehidupan. Buat apa yang kita boleh, bincang dengan keluarga, pandai masak, pandai menulis, pandai menjahit, pandai buat tuition online, buat tuition, macam-macam lagi. Yang penting guna strategi orang yang bijak dan berjaya. Jangan guna strategi orang yang gagal dan malas seperti Datuk. Cantik sekali Datuk. Cantik. Jadi terima kasih Datuk sebab hadiahkan saya buku NLP tu. Alhamdulillah. Saya nak bayar Datuk cakap tak apa, hadiah untuk saya. Terima kasih Datuk. Sudah saya baca tapi belum habis. Cantik sekali sebab itulah ilmu kehidupan dalam perjalanan kita nak menuju ke sana. Cantik sekali. Datuk. Okey, baik. Sekarang ini pula kita memanglah tidak boleh selamanya mengharap bantuan daripada kerajaan. Kan? Akan sampai masanya terbatas kemampuan kerajaan untuk membantu rakyat dari segi keuangan semata-mata. Dan kita sudah nampak fasa keempat ini sudah ada kelonggaran, sudah ada sektor-sektor yang sudah mula dibenarkan untuk beroperasi, tetapi dengan kelulusan dan ikut SOP yang ditetapkan. Kita berdoa dan berharaplah bahawa proses ini makin tenang dan kita juga dibenarkan untuk kalau sekarang keluar satu orang, dah mula boleh keluar dua orang kan? Sudah mula dah. Kemudian tak lama lagi barangkali belum lagi pergi sekolah, belum lagi kerja seperti biasa, tapi dah boleh keluar satu kereta barangkali kan. Jadi mana makin hampir kepada khusus. Tapi doktor, saya nak sebut di sini, saya teringat lagu kumpulan Bimbo yang viral baru-baru ini. Kalau Datuk pernah dengar, ada dengar tak lagu kumpulan Bimbo? Corona yang daripada Indonesia. Tentang corona tu. Cantik lah. Dia punya lirik dia sebut apa? Corona datang untuk mensuci dunia. Maknanya corona datang bukan begitu-begitu saja. Dia adalah dihantar oleh Allah, oleh Tuhan pencipta dia untuk mensuci dunia. Masjid ditutup, ibadah ditutup untuk meruntuhkan, menyedarkan kesombongan dan ego manusia. Masya Allah, liriknya cantik. Datuk tolong ulas sikit. Bagaimana corona ini datang untuk merobohkan kesombongan, keegoan manusia. Rupanya Allah marah kerana ramai manusia begitu. Tolong nasihatkan masyarakat di luar. Betul. Kita banyak perkara-perkara yang kita buat sebenarnya di luar kesedaran kita sebenarnya tu Haji kan. Jadi mungkin apa yang kita buat ini kadang-kadang kita menganiaya orang, kita tak tahu. Ataupun apa yang kita buat itu tidak mendatangkan keuntungan pada kita. Dan apa yang kita buatkan itu membuatkan orang lain menderita. Mungkin kita tak perasan, tapi mungkin agaknya kita purposely buat. Ada orang memang dia macam tu kan. Jadi bila adanya COVID-19 ini, bila kita semua kena duduk rumah, jadi Allah meminta kita muhasabah diri sebenarnya. Itulah dia. Ke masjid pun tak boleh tu Haji, sampai ke Madinah, ke Mekah pun tak boleh pergi kan. Jadi kami sangat rindu sekarang Doktor Datuk. Jemaah kami Koshwa travel yang saya atur sekarang dah bayar, dah tunggu masa nak pergi, semualah travel sekarang. Ya sedihnya kita. Okey, teruskan Datuk. Jadi apabila perkara-perkara itu berlaku, apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kita merenung kembali. Itu yang dikatakan muhasabah diri. Muhasabah ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam masa PKP ini. Kerana kita mempunyai seluruh masa. Dulu tak ada masa untuk nak baca Quran. Betul. Tak ada masa nak khatam Quran dalam masa Ramadan ini. Tapi ini Allah bagi masa. Dulu kau kata kau tak ada masa. Bagi kau masa. Duduk rumah baca Quran kan. Jadi Masya Allah. Kita dapat memahami kefahaman hayatilah. kita balik, menghayati ayat-ayat yang diturunkan kan. Jadi itu salah satu perkaranya, dan kita boleh banyak membuat bacaan-bacaan buku, kita boleh juga berinteraksi dengan sahabat-sahabat melalui WhatsApp-nya, melalui internet, Facebook. Jadi berbagai perkara yang kita boleh laksanakan daripada termenung dan tidur, bangun dan memikirkan bila PKP ni nak habis kan. Okey, cantik. Betul. Ni buku ni.
Doktor nampak buku ni? Ya. Saya pun ada kat sini. Okey, untuk rakan-rakan di luar sana, inilah buku yang Datuk juga salah seorang penulisnya. Jadi siapa-siapa yang berhajat nak beli buku ni nanti boleh berhubung dengan Haji juga. Nanti Haji akan maklumkan kepada Datuk bagaimana caranya. Buku ini sangat bagus untuk kelangsungan kehidupan kita dan sesuai dibaca pada masa PKP ini. Betul. Datuk, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Halalkan ilmu yang dibenar. Okey. Jadi cantik. Cantik yang Datuk sebut tadi. Jangan lagi duduk termenung, tak tahu nak buat apa. Muhasabah diri. Allah datangkan corona untuk kita sedar. Rupanya banyak kesilapan yang kita manusia lakukan terhadap keluarga, terhadap diri, terhadap negara. Banyak kesalahan yang kita buat pada negara juga, malahan kepada dunia. Dan saya terbaca satu artikel sekarang, ahli-ahli saintis yang mengkaji tentang dunia, ozon sudah semakin cantik. Lapisan ozon dunia sudah semakin cantik sejak lockdown ini. Maknanya kita tak keluar kilang, tak beroperasi, asap tak keluar. Maka betul lah tadi Allah nak sucikan dunia. Ya, betul. Kemudian indeks udara di seluruh negara, seluruh dunia, Amerika, China kalau dulu tinggi, sekarang sudah turun. Maknanya udara makin bersih. Di Malaysia kita jangan pergi tempat lain. Saya nampak kawan-kawan viral dalam YouTube, sungai-sungai mengalir dengan cantik. Sekarang tak ada sampah dah. Betul. Betul lah Tuhan nak mensuci dunia. Itu soal dunia, tapi soal dalaman diri kita, betul lah. Kalau selama ini kita banyak pakai topeng. Saya selalu sebut tu doktor. Pergi pejabat ada topeng lain. Dekat rumah topeng lain. Dalam bilik dengan isteri topeng lain. Tapi kalau kat luar dengan kawan-kawan yang lain topeng lain. Sekarang dah tak boleh tukar topeng. Sebab hari-hari bini nampak, hari-hari suami nampak, hari-hari anak-anak nampak. Maka kita kena jadi diri kita yang sebenar, muhasabah diri. Kebetulan pula kita dalam bulan Ramadan ini, inilah masanya. Sucikan diri, bersihkan hati. Taubatlah. Sebab Allah suruh kita taubatlah itu. Ya, betul. Jadi kita nak menyeru rakyat Malaysia seluruhnya, tak kira apa bangsa di luar sana dan kita juga. Kalau selama ini banyak kita berbuat dosa yang Allah marah, tolong hentikan sekarang. Kalau tidak Allah tak akan panggil corona balik. Siapa yang selama ini hidup berpoya-poya yang hanya pentingkan dunia semata, tolong sekarang muhasabah diri. Rupanya dunia tak ke mana. Kau banyak harta, banyak uang sekarang pun kau tak boleh pergi mana. Tak boleh naik kapal terbang. Kecuali kamu orang yang baik, ada duit, sekarang gunakan untuk infak, bersedekah, bantu orang. Itulah. Cantik sekali. Datuk. Betul. Ya, saya. Kita dalam bulan puasa. Okey. Yang anak-anak duduk jauh, terpisah suami isteri kerana PKP, dah mula rindu sangat. Okey, tenanglah dengan puasa ini. Tapi makin hari kebiasaannya kita akan makin hampir nak buat persiapan hari raya. Dan bila hari raya saat yang memang kita tunggu-tunggu untuk silaturahim keluarga. Tapi nampak gayanya kali ini hari raya lah kita masing-masing di tempat yang kita ada sekarang. Kalau isteri dan suami terpisah, ada atuk yang tak sempat lagi tengok cucu baru lahir kan dan sebagainya. Kita faham akan ada rasa kerinduan, kesedihan yang amat sangat. Maka di sinilah yang kita nak gunakan kepandaian Allah baru punya nama kehidupan, nak video call dan sebagainya, kena pandai lah kan. Datuk dapat cucu baru kan? Saya bersyukur. Saya bersyukur dapat cucu baru dalam keadaan PKP yang semua ada. Dan saya bersyukur sangat Doktor Datuk sebab anak-anak memang bersama, isteri bersama, menantu pun bersama. So kami tidak ada yang terpisah. Alhamdulillah. Cuma Besan belum dapat tengok cucu lah. Besan kami belum dapat tengok cucu. Tapi hari-hari nampak kita dah amalkan. Hari-hari akan buat video call. Video call biar atuk di sana pun lihat. Yalah, orang macam kita Datuk, kita pun ada masalah. Kita pun ada ujian yang Allah turunkan. Tapi kita bersyukur sebab kita belajar ilmu-ilmu mengurus diri.
Kita boleh Ya. aturlah diri kita. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada orang-orang yang boleh mengatur diri dalam kehidupan. Ya, Datuk pun tahu, saya punya keluarga pun, saya saja orang yang kerja kerajaan. Tapi dah bersara. Ya, betul lah. Jadi kalau harapkan duit bersara, payah tu. Tapi Betul. isteri dan anak-anak menantu orang perniagaan. Saya pun sedang memantau mereka. Mereka ni stres ke tidak? Nak bayar gaji pekerja dan sebagainya kan? Tapi saya melihat kita sudah buat meeting. Kita sudah meeting keluarga. Kita sudah mula pun buat perniagaan yang boleh kita buat sekarang. Dan kita sedang merancang. Kita dah nak atur lah bahawa norma baru kehidupan ni mesti diatur, dan kita sedang merancang akan atur perniagaan yang boleh kita daripada rumah lah. Kita tak boleh cakap saja. Itu saya nak bagi tahu juga kawan-kawan. Banyak orang ni pada cakap je, tak boleh. Kena bertindak sekarang. Kena bertindak sekarang. Okay, jadi Datuk sambung yang tadi, Datuk kena nasihatkan persiapan mental, fizikal dan spiritual semua keluarga untuk menghadapi hari-hari mendatang, khususnya menjelang hari raya. Hari raya. Dalam PKP. Sementara kita bercakap ni Tuan Haji, PM tengah adakan press conference. Jadi saya nampak message tu. Jadi dia mengatakan tidak dibenarkan pergerakan Aidilfitri ni di interstate, tidak dibenarkan. Jadi maknanya antara negeri. Kita dah kena terima hakikat hari raya ni, kita tidak boleh bersama sebenarnya. Kan? Itulah dia. Jadi kita, kata Tuan Haji juga tadi, kita perlu atur. Aturan bagaimana untuk kita nak menyambut hari raya. Boleh ke tak? Boleh sambut. Tapi macam kita sambut. Boleh puasa tak? Boleh puasa. Boleh puasa. Boleh tarawih. Buat sendiri di rumah. Jadi itu adalah keadaan yang baharu. Kena atur. Apa sahaja pun untuk nak kita bertawakal, kita boleh bertawakal, tetapi kita perlu berusaha. Itu Allah suruh dah. Okay. Betul. Tawakal je lah. Jangan. Tak boleh. Kita perlu berusaha. Itu strategi orang gagal. Ya, betul. Kita kena ubah strategi. Ubah strategi itu. Ya, betul. Cantik. Itu dalam buku NLP tu. Ya, betul. Baca chapter 19. Baca chapter tu. Okey, chapter 19. Okey, teruskan. Mana kena bersedia segala-gala. Ya, kena bersedia. Dan juga kita macam saya kata tadilah, kita tengok balik, muhasabah balik. Apa yang strategi yang kita lakukan dulu tu, apa yang kena, apa yang tak kena. Kalau strategi itu bagus, kita teruskan. Kalau strategi itu tak bagus, kita tukar strategi untuk nak menjadi orang yang lebih berjaya. Untuk kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai hamba Allah. Itu yang penting. Itulah dia. Telah kita laksanakan tugas kita ini. Betul. Jadi Allah bagi break. It's a big break to all of us, the whole world. Jadi kalau dah macam tu, jadi kalau kita masih lagi menunggu, dia tidak akan jadi ke mana. Walaupun pegawai kerajaan walaupun kita kata kita tak terusik, gaji kita masih macam biasa, tetapi kita punya productivity, hasil kerja kita itu kan, bagaimana expectation bos-bos kita terhadap kita, walaupun cuti, bukannya cuti sangat pun, bekerja dari rumah, work from home. Bekerja dari rumah. Kan? Kena laksanakan tugas tu. You yang buat bisnes macam mana untuk nak melebarkan sayap bisnes ini. Betul. Berbagai cara boleh kita laksanakan. Kita jangan kecewa dengan keadaan ini. Jangan kecewa. Kita kena bersemangat, kena sentiasa bersemangat. InsyaAllah. Cantik sekali. Jangan berputus asa. Jangan melihat masa depan yang kabur. Jangan terbelenggu dengan sampah-sampah kehidupan masa lalu. Dan bila kita duduk seorang-seorang tu Haji, kalau NLP ni dia ada satu, dia panggil VAK. VAK tu visual, auditory dan kinestetik. Visual itu kita kena bayangkan kehidupan kita ini, walaupun duduk rumah tapi berbagai perkara kita boleh laksanakan. Kita perlu mendengar, dengarkan yang kita berjaya laksanakan apa kita lakukan. Dan kinestetik, berusaha laksanakan apa yang kita cakap tadi. Jadi dengan 3 VAK ini, insya-Allah kita boleh jadi orang berjaya, insya-Allah. Cantik sekali Datuk. Masya-Allah. Dari segi istilah psikologi NLP-nya VAK. Apa nak amalkan VAK? Visual, maknanya agama pun Allah sudah suruh kita berfikir,
Ya. membayangkan kehidupan, bayangkan syurga, bayangkan neraka. Jadi pilih syurga. Maka berbuat ke arah itu, dengar nasihat, dengar pandangan, berbincang, kemudian bertindak. Itu visual, auditory dengar, lihat dengar, bayang, fikir, rancang, dan akhirnya kinestetik. Kena buat. Kena buat pula, jangan tangguh-tangguh. Kalau orang Sabah pernah dia sebut, nanti. Lama tu. Bila mau buat? Nanti. Kalau lagi lama lagi, nanti. Lama lagi tu. Matilah. Kena bertindak. Now. Do it now. Kena buat sekarang. Inilah masa tu. Itulah hikmah dalam PKP ini. Hikmah duduk kat rumah ya. Masya Allah, banyak membaca. Saya teringat, kalau kita nak dengki pada manusia, ada dua benda yang kita boleh dengki. Pertama, dengki kepada manusia yang Allah berikan dia harta kaya raya, tapi dia gunakan harta di jalan Allah. Ini bila kita lihat orang kaya yang beri bantuan juga, kita marah pula. Kita kutuk-kutuk dia. Tak betul lah. Kita boleh dengki kepada manusia begitu, dengki yang positif. Maknanya kita pun kalau boleh berusaha nak jadi begitu juga. Dibenarkan dengki seperti itu. Kedua ialah dengki kepada manusia yang berilmu. Yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan ilmu itu dan dia ajar orang lain tentang ilmu itu. Ini doktor tengah buat ni. Datuk tengah buat. Datuk, biarlah orang dengki pada Datuk ya. Biar. Benarkan orang dengki pada Datuk. Datuk ada ilmu, Datuk gunakan ilmu, Datuk sekarang amalkan ilmu dan ajar lagi orang tulis buku. Dan sekarang Datuk sedang berikan ilmu dalam live bersama Haji. Haji numpang pahala ni. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Cantik sekali. Okey, Datuk. Mungkin kita pun dah panjang juga, tapi memang tak terasa lah sebab saya berbicara dengan orang yang punya gedung ilmu ni. Baik. Datuk. Datuk tolong berdoa ya, tolong doa supaya Allah tamatkan segera wabak COVID-19 ini. Kalau macam orang macam saya, Datuk, bukan sekadar menunggu masa untuk pergi pejabat, meneruskan kerja buat perniagaan kita, tetapi saya paling rindu dan paling sedih bila melihat suasana Kaabah sekarang sunyi sepi. Betul. Hanya dengar azan dan imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram menangis membaca ayat-ayat Quran, sedih. Ujian besar yang Allah beri ini. Maka tolong doa Datuk, sebab kita ni memang nak pergi setiap tahun. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, cuma Haji nak ambil kesempatan di sini kepada jemaah-jemaah kami yang sudah daftar, tenang, sabar. Bila selesai saja wabak ini, kita akan reschedule balik jadual lah. Bila permulaan perjalanan PKP umrah yang mendatang, mudah-mudahan kita kembali ke sana dengan aman lah. Okey, baik Datuk. Apa lagi yang mungkin saya terlepas pandang, yang mungkin ada Datuk nak sebut, Datuk sebut dulu. Teruskan Datuk. Pada saya, walaupun kita ni jauh, saya di Shah Alam, Tuan Haji di Kota Kinabalu sana, kita masih boleh berinteraksi. Jadi why not kita selalu begitu, kita sekali-sekali kita panggil kawan-kawan kita, kerana kawan-kawan kita inilah yang kita harapkan dapat membantu kita di syurga nanti, insyaAllah, di akhirat nanti lah. Allahu Akbar. Silaturahim, walaupun PKP, silaturahim boleh diatur. Ini salah satu contohnya lah. Dengan keluarga hari raya pun beginilah. Okey. Baik. Cantik. Jadi pada saya, berbagai perkara kita boleh laksanakan. Kita janganlah bersedih. Cuba kita tengok daripada awal tadi saya kata the two sides of the coin itu, kita pilih. Pilihan itu terpulang pada diri kita. Kita nak bergembira ataupun kita nak bersedih. Kalau kita rasa strategi bergembira itu dapat membantu kita untuk nak menghala ke arah kejayaan, jadi kita tukar semua strategi kita yang tidak mendatangkan kebaikan itu, kita tukar untuk menjadi seorang yang lebih berjaya, kerana kita Alhamdulillah. Tahu dengan berterusan kita bersedih tidak akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Kan? Tuhan kan sudah pesan kita, jangan bersedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Tapi
kena ingat, kena sayang Allah lah, baru Allah sayang kita. Wah, cantik sekali. Datuk, ini yang kita berkaitan dengan saya sebut tadi tentang nak dengki, boleh dengki pada dua golongan manusia tadi. Pertama, dengki pada orang kaya yang guna harta untuk kebaikan agama. Boleh dengki kepada orang berilmu yang guna ilmu untuk kebaikan apa. Apakah yang menyebabkan manusia ini dengki dan iri hati ni, Datuk? Kita balik lagi pada psikologi diri, kan? Apa yang menyebabkan nak marah-marah sangat ni, yang nak sedih-sedih sangat ni, yang nak dengki-dengki sangat ni, apa sebabnya, Datuk, dari segi psikologi hati, jiwa ni? Datuk, sila. Yelah, mungkin itu adalah pilihan kita sebenarnya untuk nak menjadi gembira ataupun nak menjadi sedih. Jadi untuk nak menjadi sedih ni, kita akan tengok orang ada lebih, kita akan rasa macam kenapa orang ada lebih, kenapa aku tak ada. Jadi bila dah ada perasaan begitu, dah jadi dengki lah tu. Ada orang, dia enjoy, dia suka untuk nak senang hati dengan orang. Apa je orang buat, semua tak kena pada dia, kan? Jadi mulalah mulalah buat macam-macam perkara yang tidak sepatutnya dilaksanakan, kan? Jadi adakah ianya mendatangkan kebaikan? Kita balik-balik kepada agama lah. Semua orang ada agama masing-masing, kan? Masya Allah. Islam menetapkan bahawa perasaan dengki, perasaan cemburu itu bukan perasaan yang bagus untuk kita meneruskan kehidupan, kan? Jadi nak kita baik-baik, kita hilangkan perasaan tak suka pada orang, kita mengharapkan belas ihsan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Kalau kita nak mengharapkan belasan kasih sayang, adakah dengan kita melontarkan perkara yang tak baik kepada mereka? Untuk kita dapat perkara yang baik, kita perlu hulurkan perkara yang baik dulu, kan? Itulah dia. The more you give, the more you get. Masya Allah. Kasih sayang kepada orang lain. The more you give, the more you get. You buat baik, banyak you dapat baik. You buat jahat, banyak you dapat jahat. Semuanya pilihan di tangan kita. Bagus sekali. Datuk, cuma saya tambah bahawa apapun kena kembali kepada agama, seperti Datuk sebut tadi dan kita sebut tadi, setiap ujian yang Allah beri, Allah hantar, ada hikmah yang cukup besar. Tadi kita sebut soal meruntuhkan keegoan, kesombongan, perkara tak baik yang kita buat selama ini. Maka bermula dalam fasa kehidupan PKP, apalagi Ramadan ini, kita betulkan landasan hidup kita, pilih side point yang positif, kita teruskan perjalanan dengan cantik, sebab jalan yang lurus sudah Allah bentangkan lurus, nun di sana sudah nampak, cuma ada dua pilihan. Baik, balik lagi kepada dua pilihan yang Datuk sebut. Perjalanan yang lurus, nun di sana, pilih syurga atau neraka. Dua pilihan juga, kan? Dalam perjalanan yang lurus itu pula, memanglah ada ujian. Ni sekarang ni ada ujian, ada dugaan, ada halangan. Tetapi setiap simpang-simpang yang kita lalui dalam perjalanan lurus, sudah ada pun papan tanda, kan? Ikutlah papan tanda tu. Macam perintah PKP, papan tandanya apa? Duduk kat rumah, jangan keluar. Kalau keluar mesti patuh prosedur. Itu papan tandanya sudah ada. Sama juga perjalanan yang lurus nak ke sana, ada papan tanda. Timpangnya Allah sudah bagi papan tanda yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah paku papan tanda dekat simpang tu apa? Wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Tapi ada yang berbuat begitu, kan? Maka sekarang stop, berhenti. Kerana ramai yang buat yang Allah marah, itulah Allah hantar corona. Okey, ada lagi jalan-jalan, ada lagi simpang lain, Allah dah letak papan tanda, Nabi dah tampal sana. Di simpang itu, innamal khamru wal maisir, dan arak, judi haram. Nah, rupanya ramai yang berbuat begitu sebelum ini. Kalau buat lagi pada waktu PKP ni, memang tak gunalah orang tu. Tak sedar dirilah itu. Mana rupanya ini pasal Allah marah, Allah hantar corona. Tapi kalau kita dah faham, dah berilmu, dah baca buku, dah buat kerja yang baik, sampai satu simpang, wah, simpangnya tulis rawat dan rehat, RNR. Sekarang semua ditutup, tapi RNR perjalanan lurus ke sana, okey, Allah buka. Semayanglah, bertaubatlah, berdoalah, berpuasalah.
benar-benar, maka teruskan perjalanan, maka pasti akan sampai ke destinasi syurga. Betul kan Datuk? InsyaAllah. Mari kita. Dan saya teringat tadi bila Datuk sebut Masya Allah, jangan putuskan hubungan silaturahim tadi. Buat macam kita buat ni, gunakan alat-alat yang kita boleh guna dengan keluarga waktu hari raya begini. Walaupun bukan hari raya, hari-hari. Masya Allah, kita berharap sangat supaya kita sentiasa bersama kawan-kawan kita selain daripada keluarga untuk beri syafaat kepada kita di sana nanti. Doktor dah sebut tu, doktor janjilah dengan saya. Nanti kalau Datuk nanti dalam syurga ingat saya, tengok Haji Mokhtar tak ada, panggil, bagi syafaat. InsyaAllah Tu Haji pun macam tu juga Tu Haji. Kalau tengok saya tak ada, panggillah nama saya. Ya. Yalah, sama-sama kita. Baik. Sama-sama. Kita rasanya macam dah bolehlah untuk kita tamatkan apa kita punya bicara dulu, bagi kawan-kawan kita rehat juga. Tapi ada lagi saya nak tanya doktor. Sebelum itu, terima kasih kepada Irwan, Rusmah Awang Hashim, Nakiyuddin Zulkifli yang sedang melihat kita. Nanti kalau sudah selesai, kita akan viralkan lagi. Kita akan tunjukkan, jadi ramai orang dapat manfaat ini Datuk, insya-Allah. Baik, barangkali yang terakhir yang saya nak minta Datuk bagi sikit. Okey. Apapun yang berlaku, berita terbaru sudah dimaklumkan, kita tak dibenarkan untuk balik ke negeri, balik ke kampung untuk berhari raya seperti biasa. Okey. Cuma pelajar-pelajar yang terperangkap tu sudah ada prosedur. Boleh balik dengan ikut prosedur, baliklah. Tetapi tak boleh balik kalau tempat itu masih lagi zon merah atau zon hijau. Kena terima keadaan itu semua. Maka pelajar, kita dekat dengan pendidikan. Betul kan? Kita ni pendidik juga. Maka nak tak nak Datuk kena bercakap juga soal pendidikan lah untuk yang slot terakhir kita ini. Okay? So anak-anak sekarang, pelajar-pelajar sekarang kalau sekolah rendah, sekolah menengah, ya memang baru mereka tahu bagaimana hebat, indah, seronoknya berada di sekolah. Sekarang mereka bertanya, bila nak pergi sekolah? Bila nak pergi sekolah? Dan Haji sendiri pun terasa sebab kita punya program-program motivasi tak dapat buat sekarang kan? Cuma kita boleh buat online, klien yang berhubung dengan kita kan, kita kena. Jadi doktor bagi nasihat kepada keluarga dan anak-anak yang pelajar lepasan SPM pun dah tak sabar nak menunggu bila dapat surat tawaran nak masuk college university kan. Jadi apa yang patut mereka buat sekarang? Kita Datuk sebagai pendidik, lepas tu saya nak tanya lagi satu slot lain, bidang lain, berarti kita boleh tutup lah. Okey, sila Datuk, pasal anak-anak sekolah. Okey, pada saya semua pelajar-pelajar tak kira lah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, jangan hentikan belajar. PKP bukannya menghalang untuk kita belajar. Jadi untuk belajar ni berbagai-bagai perkara boleh kita laksanakan. Dan sekolah-sekolah pun sekarang ni saya dapat tahu mereka memberikan kerja-kerja rumah melalui online, semua kena disiapkan. Jadi laksanakan tugas kita sebagai pelajar. Kita ingatkan kalau kita laksanakan tugas kita, kita juga wira negara. Kita dah cakap Allahu Akbar. Jadi itulah pesanan saya, jangan lupakan belajar. Jangan hentikan belajar. Kerana belajar ni kalau terputus, itu nanti akan susah nak catch up balik. Jadi sentiasa otak jadi lemah tu. Betul, sentiasa ulang kaji, belajar balik, belajar, teruskan, jangan berhentikan. Dalam apa cara sekalipun, kalau kita rasa kita perlu menghubungi guru, hubungi guru. Saya pasti guru-guru bersedia untuk nak membantu pada ketika ini. Mereka pun menunggu untuk anak-anak murid mereka bertanya kepada mereka. Baik. Itulah saya. Kita nak ucapkan tahniah kepada para pendidik. Saya faham kawan-kawan saya yang jadi guru, memang mereka sudah pun buat pembelajaran secara online. Dengan cuma ibu bapa kena pantau, kena pastikan anak kita juga terlibat. Jangan anak orang lain terlibat dalam online belajar bersama guru, anak kita duduk main game saja. Itu kena pantau lah. Kena pantau. Betul. Kepada pelajar universiti, pelajar kolej, lepasan SPM, STPM, sabar menunggu surat tawaran. Mungkin bulan Julai barangkali dapatlah insya-Allah kan. Maka buat persiapan. Saya selalu sebut pada pelajar-pelajar kolej yang nak masuk universiti ni, sekaranglah masanya guna kesempatan waktu PKP,
Kalau belum pandai komputer, belajar komputer. Bagaimana format nak buat presentation bila jadi mahasiswa nanti, bagaimana format nak buat laporan, nak persembahkan kepada pensyarah. Ini masa dia. Dan boleh baca buku-buku bidang yang kita apply itu, persediaan diri. Jadi bila masuk college nanti, semua dah ada persediaan diri dengan tenang. So, terima kasih Datuk soal itu. Bukan setakat menunggu tetapi membuat persediaan yang cantik. Ini topik last lah kita hari ni. Boleh ya? Betul. Doktor boleh masak sendiri ke ada orang gaji di rumah? Buat masa PKP ni memang saya masak tu Haji. Hari-hari saya masak. Itu masak. Dengan cara tak langsung Datuk bagi tahulah masa kerja Datuk tak masak lah. Ada orang gaji. Tak apa. Jadi kita kerja kan. Okey, kalau begitu Datuk, nampak tak Datuk boleh rasa tak bezanya sekarang bila Datuk sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, hari-hari masak, apa yang Datuk rasa sekarang? Saya hari-hari, itulah saya kata macam looking forward. Anak-anak pun ada kat rumah sebab mereka pun work from home. Jadi saya akan berkongsi dengan mereka, hari ni nak masak apa, besok nak masak apa. Jadi kepuasan memasak tu, saya looking forward, dan bila dah siap masak tu, bila tengok dia orang makan bersama-sama, satu keseronokan yang saya dah lama tak rasa. Anak saya dah besar-besar ni, dia orang makan masing-masing dulu kan. Tapi PKP ni hikmah PKP di rumah saya ni bukan setakat Ramadan, sebelum Ramadan lagi kalau makan tu semua turun makan sama-sama. Saya rasa Alhamdulillah, tu yang saya rasa. Bersyukur dan tahniah kepada suami Datuk. Salam kat dia. Saya ingat lagi wajahnya bila kita jumpa dulu. Ibu masih sihat kan? Ibu masih sihat? Ibu masih sihat, Alhamdulillah. Masih ada. Yang saya pernah jumpa dulu tu. Alhamdulillah. Salam semua keluarga Datuk. Jadi saya nak sebut ialah pasal kita tak nafikan, ada juga ibu isteri yang sudah mula stres dengan kehidupan dalam PKP, khususnya soal masak saja. Pun dah stres. Hari ni pagi nak masak apa sebelum puasa. Malam nak masak apa. Saya bersyukur, kita bersyukur, doktor pun bersyukur sebab Datuk punya keluarga, Datuk memang nampak senyum, masaknya seronok semua kan. Yang itulah kita namanya masak dari hati. Ya, betul. Bukan kerana terpaksa. Okey. Jadi saya pun bersyukur. Isteri saya pun saya bersyukurlah. Perkara yang dah lama tak buat, sekarang dah buat balik. Saya dah lama meninggal profesi memasak ni. Sekarang dah mula masak itulah. balik. Bila sudah pilih, mula terpaksa tapi dah memilih ini tanggungjawab, maka pilih side yang positif. Maka tenang saja, masak seronok, makan sama-sama. Alhamdulillah, saya pun gembira, saya pun nak ucap terima kasih kepada Hajah isteri saya. Ya Allah, ini kali keluar habis sikit masak dia. Yang tak pernah masak pun dia masak. Cuma buku resepi yang lama selama ni dia tak peduli, dia bongkar cari habis dah. Maknanya kena jadi ilmu juga, kena baca juga. Tapi Alhamdulillah. Tapi isteri saya dia kena bersyukur juga. Sebab Haji Mokhtar menolong kat dapur. Sekali-sekala. Jadi kita nak pesan kepada suami-suami di luar, inilah masanya bawa anak-anak, walaupun kita tak pandai, tolong kupas bawang, duduk bersama, tolong angkat apa yang isteri minta tolong pun sudah cukup memberi kegembiraan kepada seorang ibu, seorang isteri. Dia tak suruh kita goreng ikan pun. Cukup beri sokongan, sudah cukup untuk memberikan kekuatan dan semangat kepada semua isteri, semua ibu yang memasak ini. Jadi tolong, dalam masa yang sama, kalau suami yang mula bawa anak-anak, tolong ibu, tolong isteri masak ini, baru kita sedar betapa selama ini yang kita tak perasan penatnya kerja mengurus rumah tangga ini. Betul. Inilah masanya tu Haji. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Masya Allah. Anak saya mak dia suruh kupas bawang, baru sebiji pun dah menangis. Ya, betul. Bukan menangis tak mau buat, kan belum pernah masuk bawang dalam mata. Saya sekarang sudah ada tanda dekat lengan, minyak panas. Wah, bagus. Terperancit. Itu kenangan, itu kenangan. Ada tanda.
Jadi orang lain di luar sana kalau pemalas sangat pergi dekat dapur kasih kenyal minyak panas, lepas tunjuk ke orang, aku tolong masak. Itu masih bertopeng tu. Kita tak maulah begitu. Itu masih bertopeng. Baik, doktor. Ya. Rumusan atau kata-kata terakhir Datuk untuk dijadikan pegangan dan azimat kepada pendengar slot kita live ini. Kita bukan selebriti, kita bukan siapa-siapa. Kita tak ada harta untuk nak keluar, nak infak seperti orang lain yang punya harta dan kekayaan, tapi kita berdoa supaya anak-anak cucu kita menjadi orang kaya yang hebat, yang beriman, boleh buat sedemikian rupa. Tapi kita hanya sekadar ada suara, ada sedikit ilmu untuk kongsi. Itulah tujuan sebenar saya bersama staf saya MBK Dynamic Consultant adakan sidang live seperti ini untuk mudah-mudahan sedikit cakap kita, sedikit pesan kita sebagai kaunselor, sebagai psikologis, sebagai perawat dapat juga memberi sedikit penawar kepada mereka yang mendengar. Datuk, pesanan terakhir untuk solat ini sebelum kita tutup. Silakan. Okey. Saya nak buat rumusan secara overall. Daripada awal tadi kita dah beritahu dalam hidup ni kita ada pilihan. Kita ada dua pilihan untuk nak gembira ataupun nak sedih. Kan the other side of the coin itu always there. Kalau kita rasa kita sedih, kita tahu kita boleh gembira. Macam mana strategi untuk nak jadi gembira? Dengan menghilangkan kesedihan. Macam mana nak hilangkan kesedihan? Ikut cara-cara yang gembira tu. Macam mana mereka buat kan. Jadi kemudiannya kita aturkan segala apa yang kita nak laksanakan. Kita, suami, anak, isteri, anak-anak, semua kita aturkan supaya mereka tahu tugas masing-masing, dah tak perlu ada pertikaian. Kalau ada pertelingkahan, cuba elakkan pertelingkahan. Buatlah usahalah untuk kita elakkan supaya pertelingkahan itu tidak terjadi. Kalau kita tahu perkara yang kita sebut itu boleh mendatangkan kemarahan orang, dan kita jangan sebut, kita jangan buat. Kan? Jangan jadi sebut kalau lagi. tak marah, kita sebenarnya bukan sangat nak jaga hati orang tau Tuan Haji. Kita jaga hati kita dulu. Kalau hati kita boleh jaga, dan automatik hati orang pun akan terjaga, insya-Allah kan. Dan kita ikut aturan yang ditetapkan oleh kerajaan, ikut apa sarana-sarana kerajaan, laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. InsyaAllah hidup kita berkat dunia akhirat. InsyaAllah. Amin. Semoga usaha Tuan Haji ini mendapat keberkatan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Bersama saya kita. Tumpang gembira. Datuk, terima kasih banyak. Cuma saya nak minta izin sebab orang seperti Datuk ni banyak yang mendengar ini. Mula sudah rasa rindu nak cari Datuk untuk bertanya khabar, mohon pandangan. Kalau ada masalah, doktor kan masih amal juga sebagai kaunselor. Sudi tak kalau mereka call atau WhatsApp Datuk? Boleh insya-Allah. Boleh Masya-Allah. Hubungi je saya ada email, saya ada nombor telefon, WhatsApp, semua boleh insya-Allah. Jadi Datuk izinkan saya bagi nombor, kalau nak bagi direct bagus. Okey. Nombor saya 013 367 6731. 6731. 013 367 6731. 6731. Catat semua dan WhatsApp Datuk bila ada keperluan. Cuma kena fahamlah, Datuk baca, Datuk tengok, Datuk akan ambil masa lah jawab kan. Kalau direct call mungkin tak sempat nak jawab, Datuk jawablah WhatsApp kan. Okey, baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Saya juga berterima kasih kerana Datuk sudi beri masa panjang juga bersama dengan live kali ini, dan saya sangat gembira, bersyukur sangat. Maka kesempatan ini sebelum kita tamat ini, biar orang lain dengar juga, saya nak bagi tahu, saya nak ucap terima kasih banyak kepada Datuk yang pernah jadi ketua saya waktu Datuk menjadi Sultan bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pelajaran Malaysia, dan masa itu saya juga sedang bertugas sebagai ketua sektor psikologi dan kaunseling di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Terima kasih atas semangat, atas sokongan yang Datuk dah berikan kepada saya dalam jawatan saya, pekerjaan saya, khidmat saya untuk mengatur guru-guru kaunseling, kaunselor-kaunselor daerah di Sabah. Tuan Haji, bersyukur.
Haji, Tuan Haji ni seorang yang saya tengok dulu seorang yang kuat bekerja. Kuat bekerja, kuat hati dan perasaan, berbagai-bagai perkara yang Tuan Haji telah lalui, tapi Tuan Haji Masya Allah. lalui dengan hati yang tabah. Itu yang saya tabik. Sebab gurunya, sebab guru saya salah seorangnya ialah Datuk Dr. Ruziati. Alhamdulillah. Jadi okey. Yang perkara-perkara yang kita tak perlu bagi tahu orang, yang orang tak tahu, tapi doktor, datuk tahu dan saya tahu. Terima kasih banyak. Allah tahu segalanya. Okey, salam keluarga. Kalau ada peluang lagi, boleh Datuk bersedia untuk bersama lagi. Kalau panjang lagi PKP kan, masalah ada kes-kes yang terbaru kan. Dan kalau di Sabah ni saya orang-orang Sabah setiap pagi dia akan dengar di radio Sabah FM. Oh, tiap-tiap pagi? Setiap hari dia panggil refleksi khas, edisi khas COVID-19. Mereka akan dengar suara saya setiap pagi di radio Sabah FM jam 7.45 begitu. Maka saya akan berikan pesan-pesan motivasi untuk tangani lalui kehidupan semasa. Bersyukurlah ini saja ruang yang kita mampu nak berikan khidmat kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Datuk. Sepanjang perbicaraan kita bicara motivasi, kalau ada terlanjur kata, tersilap budi bicara, senyum nampak tak ikhlas, saya dah cuba ikhlaskan diri ni. Maka saya nak sebut sebagai terakhir, Datuk, sesungguhnya Datuk telah amalkan kuasa cinta yang saya pernah bawa di mana-mana. Saya lihat Datuk, Masya Allah, kuasa cinta dalam diri Datuk memang kuat. Cerianya, sinya. Tengok wajah Datuk. Ni dah makin berumur, makin cantik lah pula dengan senyumnya. Sebab orang ceria, dia kena tunjukkan dengan senyuman. Dan senyuman itu menjadi sedekah bila kita buat dengan ikhlas. Maka kita buat ini ikhlas kerana Allah, ikhlas nak bantu negara, nak jaga keluarga. Dan endnya, semua bila kita buat dengan niat kerana Allah. Datuk sebut tadi, balik kepada Allah, niat kerana Allah. Semuanya dapat pahala. Maka teruskan perjalanan hidup kita dengan taatlah perintah Allah, taatlah peraturan kerajaan, patuhlah PKP sehingga kita tamat peperangan ini, kita menang, kan? Maka yang paling penting, jangan cakap saja. Itu saya balik-balik pesan. Sebab banyak orang sekarang ini cakap saja tapi tak buat. Maka kuasa cinta yang kita bawa, semua sudah tahu ini, maka amalkan, buat. Peluk isteri, peluk anak-anak, solat tarawih bersama, bermaafkan, tak ada salahnya kan? Masya Allah. Jadi kekal bahagia dengan hablum minallah, hablum minannas. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya gembira bersama Datuk. Mudah-mudahan silaturahim kita terus kekal, berkongsi ilmu dalam kehidupan sampai syurga. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Datuk tunggu sekejap lah, mungkin teknikal nak tutup kan? Okey, baik.